Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama. Sebelum saya sambung perbincangan pada muka surat 140, untuk makluman kepada semua hadirin dan hadirat, bagi sesiapa yang nak dapatkan buku ni, teks yang kita gunakan ni, iaitu Syarah Mishkat Masabih, jilid yang keempat, Kitabul Ilm, ada dengan Cikgu Wan Azhar. Kalau nak boleh ambil dengan dia lah, di hadapan harga dia RM12 untuk satu nuskhah. Boleh dapat lah siapa-siapa yang berminat untuk dapat teks ni. Masih ada, saya rasa ada pun tidak banyak tu, 10 nuskhah. Boleh ambil lah dengan Cikgu Wan Azhar di hadapan. InsyaAllah pada malam ni saya akan bincang hadis yang 36, hadis yang ke-36 pada muka surat 140. Wa an ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila al-Quran ala sab'ati ahruf likulli ayatin minha zahrun wa batanun wa batnun wa likulli haddin matla'. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran diturunkan di atas tujuh huruf atau 7 haraf. Setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan makna yang batin, makna yang batin. Walikulli haddin matla', dan setiap ketetapan itu ada hukum, ada hukum. Setiap ketetapan atau hukum ada matla'nya, ada asasnya. Mana setiap ketetapan hukum yang disebut dalam Quran itu dia ada matla' dia, yakni ada asas dia. Dalam hadis ini Nabi SAW sebut bahawa Quran itu diturunkan di atas 7 haraf, dan setiap ayat ada makna yang zahir dan ada makna yang batin. Begitu juga setiap hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran itu dia ada asasnya. Baik, apakah yang dimaksudkan 7 ahruf, sab'ati ahruf? 7 ahruf tu, 7 haraf tu apa maksudnya? Cuba tengoklah di kitab ni, kita sebut sikit dari segi bahasa sini. Kalimah ahruf adalah kata jamak atau kata majmu', yakni plural, kepada kalimah harf. Harfun, harfani, ahruf. Ini jamak taksir atau wazan af'ul. Dari segi bahasa, ahruf yang mana mufrad dia harf, dari segi bahasa memberikan beberapa makna seperti arah, pihak, tanda dan huruf ejaan. Di dalam Al-Quran, harf digunakan dengan makna sikat, ada juga digunakan dengan makna sikat, harfun tu. Misalnya Allah berfirman dalam suratul Hajj ayat 11, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Dia ada makna itu. Ahruf dalam hadis ini pula memberikan beberapa makna, seperti 7 bahasa, 7 cara bacaan, ataupun 7 qiraat. Itu mana 7 ahruf itu. 7 bahasa ni maksudnya, mana dalam Quran ni dia ada sebenarnya. Kalau kita belajar tentang ulum Quran, dia ada juga setengah-setengah kalimah Quran tu ada juga dalam, kita kata dalam bahasa lain sama.
ataupun asal bahasa Arab sudah jadi mu'arrab, asalnya bukan bahasa Arab tapi sudah jadi bahasa Arab dan orang Arab guna dengan meluas, akhir sekali jadi bahasa Quran, ada juga. Tu. Jadi banyak maksud sab'ati ahruf tu. Di hak ni perbincangan ni dia ada kitab khusus nak bincang tentang sab'ati ahruf. Apa maksudnya? Jadi para ulama memberikan beberapa tafsiran berkenaan makna zahir dan batin ayat. Jadi sab'ati ahruf ni kita tidak bincang panjang lah. Sini dia perbincangan khusus dah. Saya ingat banyak puluh muka surat jugalah dia bahas tu dalam risalah itu kalimah ahruf tu. Baik, tak apalah tu. Kemudian dalam hadis ni juga Nabi kata setiap ayat tu ada makna zahir dan ada makna batin. Saya teringat sekarang ni pun ada lagi. Saya rasa tak mati lagi sebab tengok tu ada lagi dalam internet tu. Di Indonesia ni ada orang yang mengaku jadi nabi, jadi rasul lah, dan dia pernah diinterview dalam TV. Saya ingat. Jadi bila ditanya dia mana mukjizat, sebab Nabi dan Rasul ni dia ada mukjizat dia. Dia kata mukjizat saya ni Quran juga, supaya Nabi Muhammad juga. Jadi kita pun nanti dengar dia nak ayat lagu mana tu. Jadi host tu pun jadi pening. Host tu kata tidak ke Quran tu hak Nabi Muhammad dah. Dia kata betul. Cuma Nabi Muhammad ni Allah beri kepada dia tanggungjawab untuk menghuraikan Al-Quran ni secara zahir. Jadi dia ni diberi tanggungjawab oleh Allah untuk menghuraikan Quran secara batin. Dia kata begitulah. Tu. Dia kalau nak pelawak biasa apa setahun tu hadirat. Baru puas hati pelawak. Sebab kalau pelawak sikit pun dosa juga. Siapa setahun tu. Jadi tak ku kening dia menipu. Ni maknanya hak dia ni Allah tugaskan kepada dia nak huraikan Quran secara batin yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dia kata dekat setengah jam juga tidak, dia diinterview, dia pengikut dia pun ramai. Dia buat demo lah pada dalam siaran itu, dalam sesi itu, kalau nak jadi pengikut dia macam mana. Dia letak, dia pegang kepala, dia ijazah lah, dia baik, dia adalah baca ayat mengucap, lepas tu ngakulah Nabi, dan ngaku juga dalam syahadah tu tiga syahadah, bukan dua syahadah. Ngaku juga dia Nabi akhir zaman. Tu dia aja. Tu. Memanglah dalam hadis pun sebut memang Quran ni ada makna zahir dan ada makna batin. Jadi di sini ulama memberikan beberapa tafsir. Apakah yang dimaksudkan makna yang zahir dan apakah yang dimaksudkan dengan makna yang batin daripada ayat Quran itu. Setengah ulama mengatakan zahir, yang dimaksudkan zahir itu, makna zahir itu bermakna tafsiran berdasarkan nukilan dan riwayat daripada ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Tu maknanya tafsiran berdasarkan nukilan dan riwayat daripada ulama, daripada sahabat dan tabi'in. Maknanya hak sahabat, tabi'in dan ulama-ulama nukil tafsir dia tu. Hak ada tafsir Quran secara riwayat. Sebab ada juga mana tafsir Quran secara riwayat ni maknanya ambil daripada kenyataan Nabi sendiri mentafsirkan ayat. Nukilan juga termasuk hak sahabat tafsir berdasarkan kepahaman sahabat, dan maklumat itu dinakalkan, dinukilkan oleh tabi'in dan ulama. Makna hak ni secara nukilan, dinakalkan tafsiran ini. Baik, itu makna yang zahir mengikut ulama. Adapun makna batin pula, iaitu tafsiran berdasarkan kefahaman dan dirayah, yakni pengetahuan am. Saya terjemah begitu, dirayah supaya mudah faham. Pengetahuan am makna hasil daripada ulama, yang mana maklumat tu banyak, dia menggunakan maklumat yang banyak. Dalam maklumat itu termasuklah ilmu alat. Dia pun faham Quran tu. Tu makna ni hak pengalim semua, dan dia tu orang yang diiktiraf ada kemahiran itu. Itu makna secara dirayah. Payah nak terjemah dirai sebab dia istilah. Paling tidak saya boleh terjemah pengetahuan am, pengetahuan yang luas, termasuk ilmu alat dan sebagainya lah. Gitu. Hak ni kelompok pertama. Kena ingat mengikut setengah ulama yang dikatakan makna zahir daripada Quran adalah makna yang dinukilkan oleh ulama, oleh sahabat daripada Nabi.
ataupun hak sahabat sendiri buat keluar kenyataan. Tu. Tapi dalam bentuk riwayat, bukan dalam bentuk riwayat. Dalam bentuk riwayat. Adapun tafsir secara batin, ini tafsir ulama lah, dan juga termasuk sahabat. Hak dia faham. Maknanya tidak dinakalkan daripada Nabi, tidak. Sebab tu kalau kita belajar tafsir, kita belajar hadis, dia ada kitab tafsir. Mana ayat ni tafsir dia berdasar pada hadis ni. Hadis tu riwayat tu, nukilan. Kalau dalam Bukhari, dalam Muslim ke dia ada ke kitab tafsir. Tu makna hak batin tu. Makna hak zahir, bukan makna batin, makna hak zahir. Ada pun makna hak batin, hak ni pemahaman. Hak sahabat dia faham, dia hura berdasar pada pemahaman dia, melalui ilmu dia. Begitu juga hak ulama hura, dia bukan nukil pada mana-mana, tapi pemahaman dia. Hak tu boleh salah dan juga boleh betul. Tetapi kita nak terima pun ulama yang hura Quran berdasar pada pemahaman dia, kena tengok ulama tu macam mana. Ulama yang diiktiraf dalam sejarah, dalam dunia ilmu Islam, yang iktiraf dia tu ulama juga. Sebab ulama ni banyak peringkat juga. Kadang-kadang setengah tu mudah-mudah bagi gelar ulama. Tu biasalah pak kita tu. Tidak salah tu hadirat, tapi orang panggil ulama yang boleh menjadi iktimak, boleh jadi pegangan dalam tafsir ni, ni ulama yang diiktiraf oleh ulama lain, kepakaran dia tu. Setengah kalangan ulama yang lain pula mengatakan zahir ayat Quran bermaksud membaca Al-Quran dan mendengar. Zahir ni mas sekadar baca dan dengar, atau buat terjemah begitu, sekadar gitu saja. Boleh dah. Sebab tu kalau kita buat kadang-kadang kita baca Quran pakai ikut ramai-ramai, lepas tu bagi terjemah, tak ada huruf pun. Tu kalau nak kira mengikut setengah ulama, tu dari segi zahir lah. Sebab kalau kita nak huruf dalam ni, dia kena ada ilmu. Semakin dalam ilmu seorang tu, maka semakin mana luah lah dia punya huruf pemahaman dia, dan semakin hebat lah huraya dia tu. Jadi hak tu bergantung pada keilmuan dalam ataupun tidak dalam ilmu seseorang tu. Manakala batin pula, makna batin pula mengikut setengah ulama ni ulama bahagian kedua, bermaksud mendalami dan mengkaji Al-Quran. Dia mendalami, dia kaji Quran. Manakala yang lain pula, ada juga ulama sebut makna zahir. Ini huraian yang ketiga lah ni. Yang manakala yang lain pula mengatakan bahawa zahir, makna zahir ialah beriman dan beramal dengan kehendak Al-Quran. Quran sebut apa? Kita beriman, kita beramal dengan kehendak Al-Quran. Itu zahir. Ini ulama peringkat ketiga. Sementara makna batin pula adalah perbezaan kemampuan untuk memahami mana-mana ayat yang membawa perbezaan dalam beriman, beramal dan mengeluarkan hukum. Ini makna secara batin. Makna ini ulama lah. Kayak ulama hadirat faham Quran, memahami setengah-setengah ayat hukum misalnya berbeza-beza. Tu. Kalau kita belajar tafsir, kita boleh tahulah. Hak ni kata ayat ni makna gini, hak ni kata ayat ni makna gini. Berbeza-beza pula faham tu. Berbeza tu ada sebab dia lah, kerana bahasa, kerana kaedah usul, banyak sebab jadi beza. Kaedah istinbat hukum tak sama, cara nak istinbat tak sama, maka mengeluarkan hukum yang berbeza. Nasnya sama ya, nasnya sama ya. Sebuah hadis lah juga hadirat. Tidak beriman, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Berbeza-beza ulama faham. Setengah ulama dia kata tidak beriman maknanya kafir, tapi jumhur ulama kata tidak beriman situ maknanya tidak sempurna, menafikan kesempurnaan, bukan menafikan asal iman. Hak tu pun khilaf dah pemahaman. Begitu juga Quran pun dia ada khilaf dia juga. Ada khilaf dia juga. Ada juga setengah ulama mengatakan yang dimaksudkan zahir ayat Quran itu adalah pemahaman berdasarkan mantuk, berdasarkan nas yang disebut oleh Quran. Apa yang disebut oleh Quran secara nas, hak zahir,
Tu ada setengah ulama kata zahir itu makna dia gitu. Ada pula yang mengatakan maksud batin ayat Quran bermaksud mafhum, bukan mantuk. Dan mantuk ni hak lafaz hak zahir yang ditunjuki oleh kalimah-kalimah itu makna mantuk. Itu hak zahir. Ni mengikut ulama kelompok keempat. Manakala mafhum, manakala makna batin Quran adalah mafhum, iaitu makna yang difahami dari sesuatu ayat, tidak seperti makna zahir dia tu. Dia panggil mafhum ayat ini, bukan mantuk ayat. Tu istilah tu hadirat kena belajar usul tu. Pemahaman berdasarkan mafhum pula, ni hak batin tadi. Ini mengikut ulama kelompok keempat. Dia kata pemahaman ayat berdasarkan kepada makna batin, yakni mafhum, iaitu adalah berdasarkan kaedah-kaedah yang diberikan ulama, terutama sekali kaedah usul fiqh seperti qaid ittifaqi atau qaid ihtirazi dan seumpamanya. Ni pun kenapa qaid ittifaqi tak apa maksud, qaid ihtirazi tak apa maksud. Sebelum ni kita ada bincang dah. Tu. Begitu juga berdasarkan kaedah-kaedah ilmu mabadi'. Ni ilmu balaghah, ilmu mabadi', iaitu ilmu keunikan bahasa Arab yang lain, terutamanya ilmu balaghah. Termasuk ilmu balaghah ni salah satunya badi', bayan dan sebagainya. Tu sastra Arab. Tu dia panggil mafhum. Sebut gini tapi mafhumnya lain, bukan maksud gitu. Tu Quran. Sebab tu Quran ni kalau nak fokus sungguh, nak jadi mahir sungguh, dia kena belajar Quran ni. Hak mula-mula sekali wajib ittihad, wajib belajar hadis. Patut ulama letak juga mesti faham bahasa Arab, menguasai, bukan sekadar menguasai, mesti menguasai bahasa Arab. Tu syarat dia. Kalau tidak tak boleh. Nak jadi mahir lah, nak jadi mahir sehingga jadi pakar tempat rujuk, dia banyak perkara kena ada. Lebih pada 10 perkara kena ada ilmu di situ. Kalau nak jadi pakar sungguh ni. Gitulah. Syah Waliullah Ad-Dihlawi berkata, ni terjemahan dia lah. Jadi bila kita sebut gini, jangan pula kita terasa payah Quran ni, jadi kita pun tak berani akhir sekali baca saja. Nak terjemah pun tak berani, nak hurang sikit abuk tanda juga, tidak maksud begitu aja. Sebab gini, dia Quran ni seperti saya sebut tadi lah, kita bincang pada minggu lepas, dah ulama sebut dalam kitab, dia banyak tahap dia. Kita ambil zahir sudahlah, tak usah ambil batin. Kita ambil zahir. Zahir ni maknanya hak terjemah. Lepas tu kita ambil ayat-ayat hak mudah. Lepas tu kita tengok tafsir-tafsir hak mudah Ibnu Katsir diterjemah, kita ambil, kita iktimad di atas ulama yang diiktiraf itu. Hak tu boleh, tak ada masalah. Bahkan kita baca terjemahan saja pada hadirat, banyak dah kita dapat manfaat. Akan ada ayat-ayat yang kita tak faham, hak tu biasa itu. Baca sakabah bukan faham belaka. Ada juga tak faham, tapi dia banyak faham. Gitulah. Tapi dalam tempoh tu kita cuba belajar lah. Cari guru khusus dalam bidang tu, belajar sekali seminggu ke. Gitu ya pengajian kita untuk mereka awam ni. Baik. Ini kata Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Dia kata kebanyakan isi kandungan Al-Quran menerangkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan tanda-tanda kebesarannya, hukum-hukum, peristiwa-peristiwa umat lampau, penghujahan terhadap orang-orang kafir, dan peringatan tentang syurga dan neraka. Manakala zahir adalah semata-mata, makna zahir adalah semata-mata perbincangan yang dikemukakan oleh sesuatu ayat itu. Mana perbincangan yang disebut secara zahir, itu makna zahir ayat, kata Syah Waliullah. Manakala makna batin pula berbeza mengikut kategori ayat. Kehendak batin bagi huraian ayat sifat ialah memikirkan nikmat-nikmat Allah dan merasai diri ini sentiasa diawasi oleh Ta'ala. Itu kita faham secara batin. Itu pemahaman itu mana secara kehendak batin. Bila kita bicara tentang ayat sifat Tuhan, gapo dia kita kata sifat Tuhan, mengetahui, alim, tu sifat lah tu. Jadi bila Allah tahu, gapo dia kehendak, apa kehendak di sebalik menyebutkan Allah tahu, alimun bidzatis sudud misalnya, gapo kehendak di sebalik kenyataan itu, tu dia panggil pemahaman secara batin. Kehendak dia apa? Jangan buatlah benda salah, sebab Tuhan tahu hak dalam hati kita pun Tuhan tahu, sah kat luar.
Walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi berdasar pada ayat tu Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu, mana Allah tahu semua perkara tak tersembunyi. Mafhum batinnya, jangan buat hak dia larang. Walaupun berseorangan, tidak ada orang lain, sebab Tuhan tahu. Tu mafhum batinnya. Gitu. Kalau sekadar tu kita boleh tadabbur Quran sekadar tu ya. Tu tadabbur Quran, sebab kita nak ambil kehendak. Quran ni bila disebut gini, dia nak gapo di sebalik hak dia cerita tu. Tu mafhum. Hak kita kata batin lah tu. Hak zahir dia nya, dia kalau ngaji balaghah dia panggil apa ni dia panggil apa? Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Dia panggil tu. Lafaz dia tu sekadar nak cerita. Allah Maha mengetahui. Gitu ya. Zahir ayat. Tapi batin ayat mafhum dia apa dia? Kehendak ayat tu. Nak ayatnya kena beringatlah sikit. Kalau kita dengan manusia tak apa, kalau kita tidak buat depan dia tak tahu. Tuhan ni bukan gitu, dia tahu semua sekali. Maknanya jangan buatlah perkara dia larang, orang lain tak tahu tapi dia tahu. Tu mafhum dia, itu maksud dia. Dan merasai diri ini sentiasa diawasi oleh Allah. Orang panggil muraqabah tu lah. Jadi maknanya kita ni duduk gini ni hadirat, bila kita baca ayat Allah Maha tahu, tidak tersembunyi kedudukan makhluk di dalam ilmu Allah. Maknanya kena ingat semua, supaya ada CCTV semua di mana-mana pun. Pak ke dalam bilik air pun kena ada akhlak lagi. Apa? Tuhan Maha tahu. Tu dia panggil mafhum batin. Tu mengikut Syawaliullah. Ayat-ayat hukum pula bermaksud supaya, sebab ayat hukum ni maknanya termasuk di bawah batin juga. Ayat-ayat hukum pula bermaksud ayat-ayat hukum pula bermaksud supaya dapat disimpulkan segala isyarat yang terdapat di dalam Al-Quran, mengetahui punca pemberian ganjaran dan pujian dari Allah, atau sebab diazab dan dicela sesuatu golongan atau kaum, adalah makna batin yang mesti dikuasai daripada ayat-ayat berkenaan kisah-kisah umat terdahulu. Tu maknanya hadiah gini lah mudahnya Syah Wali nak sebutnya. Mafhum batin ni hak mafhum tu, makna batin ni hak mafhum. Tuhan duk cerita tentang Nabi Lut, Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, cerita Nabi Nuh, gini-gini tak. Nak cerita saja ke dia nak ayat gapo dia sebenarnya? Nak ayat gapo dia di sebalik tu dia panggil batin. Mafhum dia, maqasid dia lah kita kata. Falsafah dia sebalik tu Tuhan nak ke dia. Nak ayatnya sunnatullah. Kalau umat tu dahulu musnah kerana perbuatan ni, misalnya homoseks misalnya, siapa balik bumi kaum Nabi Lut, maknanya punca kemusnahan dia dimusnahkan secara total sehingga tak ada bakal perbuatan ni kerana perbuatan homoseks. Maknanya ke dia kenapa? Maknanya kita kena faham lah, perbuatan homoseks ni dia tak boleh biar. Kalau seorang saja ada, kena urus lalu, jangan jadi ramah. Tempat kita ni pun ramah dah ni, berhilang sifat malu, boleh akak sepanduk dah. Makna kena kawal tu tak boleh biar. Kalau mengikut fiqh pokok dia ni tak boleh lepas pergi jalan raya gitu, tak boleh. Dia kena kurung, letak tempat supaya orang tak ada. Dia kena letak satu tempat khusus, kerajaan kena cara ke dia ni supaya ibu bapa cara ke anak dia tu. Dalam fiqh sebut. Sebab dia ni fitrah ni sudah rosak dah sebenarnya. Cuba tengok pokok liberal, dia kata LGBT ni bukan penyakit. Tu dia. Dia kata bukan penyakit. Patut geria dia panggil tu. Tidak penyakit, tapi ini merupakan kebebasan yang dituntut oleh fitrah manusia. Dia tahu tu pula. Sakit kepala kita. Nak jawab lagu mana tidak? Tu. Makna dia ada hak. Iyalah kita kata hak dia lah tu kena kurung tu. Hak dia lah. Hak dia kena kurung, kena letak dalam tempat yang khusus, dia tidak boleh bersama dengan orang yang sihat ni. Dan dia hak dia laginya kerajaan kena bantu dia dari segi memulihkan fitrah dia. Hak orang panggil hak malik, hak tu ke hak mana? Tu hak yang dia sepatut dapat bila dia kena penyakit ni. Tapi pokok ni awal-awal dia kata ni bukan penyakit ni. Nak kata apa? Siapa pekat tanpa malu pakai. Saya tengok dalam YouTube tu dia buat demo lah sekarang kecil-kecil lah, tak ramah, tapi tak ramah pun ramah kat lah juga kita tengok tu. Hak akak saya buat akak kain rentai ke apa tu, hak pakai kain tudung, pakai baju jubah tu tak ada nampak, pakai baju kurung, hak pakai kain tudung ni akak. Dia kata mana, minta maaf saya sebut dalam masjid ni, tapi sebut ni bahasa belapik kat dadah ni.
Dia kata punggung saya ikut saya. Sibuk apa kau punggung saya? Sibuk apa kau kemaluan saya? Awak jaga kemaluan awak sudah. Sedap dia ayat dia. Tu lah. Tengok tu dannya rosak. Jadi kalau siapa tahap tu hadirat dia kena tangani dengan bijaksana lah. Dia ni kita kira gini, kita kira dia sakit, cuma penyakit jenis tu. Jadi kena rawat. Nak rawat tu lagu mana cara dia? Perlu kepada kemahiran lain pula tu. Hak ni kerajaan boleh buat. Kita nak buat atas nama individu payah dia. Sebab orang kena penyakit ni peguai pun ada. Orang PhD pun ada kena penyakit ni. Bukan main-main. Bukan kata hak duduk kapur-kapur lepas tak lekat pakan. Tak, bukan hak tu. Tu. Bahkan kapur tak kena pula tu. Payah nak jumpa kapur kena penyakit tu. Kambing tak kena sikit kapur ni. Kena pada manusia hadirat. Takdir Allah, ujian kepada kita. Kena ingat. Jadi bila dalam Quran sebut tentang kaum Nabi Lut, nak ayatnya apa yang musnah siapa Allah balik bumi, kita kata. Padahal amal lagi hak syirik tak balik bumi gitu. Hak syirik tak balik bumi, tapi hak ni apa balik bumi? Maknanya berat benar tu. Nak ayatnya dia ni kena kuburkan tengah bumi. Seolah begitu, berat semua. Jadi tak boleh main-main. Tu makna dia kedua. Mana homoseks ni ataupun LGBT lah kita kata jenis gini ni, dia boleh dibiarkan bergerak bebas. Dia tidak boleh jadi dia ni bergerak di jumlah yang besar. Sebab apa? Sebab dia punca kemusnahan. Dan bila Allah turun bala, bukan kena dia saja, habis kena. Jadi itu panggil mafhum di sebalik kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut itu. Gitu. Kalau dalam kitab Pekoh hadiah dia bahajak dia awal lagi. Masa anak tu kecil kita boleh nampak dah dia ni nak pergi ke tina, kau nak pergi ke jatah kau, hak tu lagi kena ejah dah. Kena kawal ada masa tu lagi. Nanti dia besar dulu jadi pegawai dulu baru nak ejah, tak boleh. Gitu. Kemudian mengetahui punca di sini, dia buat sini mengetahui punca pemberian ganjar. Allah nak beri ganjaran ni mesti ada sebab dia. Nak dapat kelebihan gini ada agak pun dia sebab tu. Kena tengok mandal Quran sebut. Tu. Itu juga termasuk dalam makna batin yang mesti dikuasai daripada ayat berkenaan. Ayat yang mengandungi peringatan tentang kematian, ayat-ayat yang sebut tentang kematian dan kehidupan sesudah mati, bermaksud apa? Atau ayat tu pemahaman secara batin. Allah sebut bahawa selepas kita mati tu nampak macam cerita zahirnya. Nampak macam cerita. Zahirnya Allah sebut bahawa kita ni ada beberapa proses sebelum sampai ke destinasi akhir. Hidup mula-mula sekali di alam arwah. Kemudian selepas tu kita masuk alam rahim ibu kita. Daripada alam rahim ibu kita keluar dalam alam musyahadah. Daripada alam musyahadah kita mati masuk alam barzakh. Daripada alam barzakh kita masuklah alam akhir, dia panggil alam akhirat. Baik, ini cerita saja ke apa dia? Kalau zahir ayat tu macam cerita lah, tetapi mafhum ayat tu, batin ayat tu, kehendak di sebalik yang tersurat itu apa dia? Ingat kepada mati. Apa yang nak ingat kepada mati tu? Sebab di sana dia panggil kesudahan hidup manusia. Dan di sana dia ada dua saja destinasi manusia, surga dan neraka. Ataupun dalam setengah-setengah Quran dia panggil golongan suada dan ashqiya, dia panggil. Golongan suada ni golongan yang bahagia, yakni syurga, dan golongan yang celaka ni iaitu neraka. Baik, hak ni jadi boleh masuk surga ni gapo dia buat? Tu dia panggil mafhum tu. Hak tu huraian. Di situlah yang kita sebut sebagai sunnatullah. Nak kena tahu tak? Gitu. Dengan bermaksud antara mafhum dianya ayat-ayat sedemikian untuk membersihkan hati, tazkiyatun nafs, dan melahirkan rasa takwa dan berharap untuk dapat keselamatan dari sisi Allah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah misalnya, wa ma adraka mal-Qari'ah, itu cerita nak menyabit kita ada kehidupan hak orang panggil kiamat tu. Apa ayat tu nak ayat ke dia? Kalau kita faham molek dia jadi takut. Rupanya supaya jadi takut. Bila takut tu takut siapa? Takut pada Allah. Bila takut pada Allah jadi lagu mana? Akan taat pada Allah, buat amalan, ikut sunnah, tak buat bid'ah, tak buat apa yang Allah larang. Tu dia panggil kehendak daripada ayat tu. Tu dia panggil batin lah tu, dia panggil mafhum lah tu. Baik, Imam Al-Qasim tu yang disebut oleh Syah Waliullah
Ad-Dihlawi dalam kitab dia Hujjatullahul Baligh. Rasanya hak ni Ustaz Anis mengajar ni Hujjatullahul Baligh. Bagus kitab ni kena ngaji lah ni. Ni kalau nak kata kitab-kitab jenis kitab sufi pun ni baik ngaji ni Hujjatullahul Baligh. Tu hak ni Ustaz Anis mengajar mana di di Wakaf Baru dekat klinik rasanya tak. Tu molek kalau bahasa malah pergi kat suruh dia mengajar sini. Maksudnya Imam Al-Qasim bin Salam menjelaskan berkenaan dengan ayat Al-Quran mempunyai zahir dan batin, kata dia. Tu Syekh Imam Qasim bin Salam dia kata ayat Quran ni ada zahir dan batin, maka dia pun buat huraian. Cuba tengok huraian dia. Dia kata sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menceritakan kepadamu kisah kaum 'Ad, kaum Samud dan lain-lain kaum pada kurun-kurun lampau. Dalam istilah ulama dia panggil al-umamul badiyah. Al-umamul badiyah. Mana ulama-ulama umat-umat yang lampau. Tu hak ni Dr. Harun Yahya ni dia ada dalam kitab dia buat huraian ni, dia buat kajian kita ni. Lalu Allah mengazab mereka. Apa sebab Allah azab mereka? Allah tidak akan azab tanpa ada sebab. Apa sebab dia ni? Sebab dosa-dosa mereka serta menjelaskan akibat pendurhakaan, implikasi daripada derhaka mereka terhadap syariat zaman mereka, terhadap nabi-nabi mereka. Itulah kisah dia. Zahirnya ialah sebuah kisah yang diceritakan kepadamu tentang suatu kaum. Zahirnya Allah cerita tentang kaum 'Ad, kaum Samud, Nabi Lut. Zahirnya cerita lah. Nak cerita zaman dulu ada rupanya kaum hak nama kaum Nabi Lut ni ada. Tu cerita zahirnya. Tapi hak nak sebenarnya apa dia? Nak ayatnya punca kenapa mereka musnah. Jadi kalau kamu buat perangai gitu juga, ada berlaku perbuatan gitu juga dalam masyarakat kamu, maka itulah hukuman yang akan Allah kenakan seperti mereka. Tu dia panggil mafhum ayat dan kehendak batin yang tersirat di sebalik yang tersurat itu. Baik. Jadi walaupun zahirnya hanyalah sebagai cerita sahaja, sementara yang batin pula ialah Allah mahu menjadikan kisah tersebut sebagai tazkirah ataupun mau'izah serta inzar, yakni ancaman. Tazkirah tu peringatan, mau'izah tu nasihat, inzar mana ancaman sebagai wa'id, janji buruk, supaya umat kemudian tidak melakukan perbuatan sedemikian sebagaimana perbuatan mereka. Sepuluh ni hadirat. Hadirat, kalau kita tengok setengah-setengah negara di kawasan Asia kita juga hadirat, bila kerajaan dia bagi kebebasan untuk LGBTQ, ada soal lagi kut dia. Kita pun tak ada nak mengajar, tubik kut lah itu. Hak ni hadirat, kalau dibiarkan setengah-setengah negara dibiarkan, kita tengok dalam internet lah, tak sekira negeri Mak Saleh, negeri barat ni, hak ni di kawasan Asia kita ni pun setengah-setengah tu hak kajian dia tak cara lah. Dahsyat hadirat. Hak lelaki cara lelaki, dia ada pula kelak malam khusus untuk perempuan. Hak je nari, dia panggil apa? Nari tarian tia tu. Tia comel tia dia apa? Bukan tia bulu separa kita ndak. Hak jatah je nari. Sebab pelanggan dia hak tino. Tu dia. Pergi pakat pergi situ. Hak jatah tu, hak jatah pasal lain bukan separa kita. Bukan perut bucik pada kita ni. Dia ada cara dia. Tu kehidupan. Bagi dia itu satu kehidupan. Kalau kita baca tu, dia kata inilah satu kehidupan apa ni. Dia ni perlu dihormati. Dia ada hak. Kena beri hak seperti orang lain juga. Allah hadir tak teruk. Kita di bulu rumah tengok. Sebab teringat ke cerita Nabi ni. Nabi Lut. Bahaya ni. Tu. Nampak dia nak mari benar di Malaysia. Apa buat dia ni? Kalau dia mari pokok ni. Dia mari dah pun ni mentah, tapi tak mari pun tak boleh nak buat gapo. Kali dia marah demo, klik mula. Tapi dia ada link dia sudah ada link dia. Kena jaga tu. Jadi kalau buat gitu juga kena. Kena tu paruk hadirat kaum Nabi Lut kita baca. Siapa jadi akak bumi balik, siapa jadi tasik kawasan tu. Jadi masuk ke dalam. Tu dia. Siapa begitu sekali. Jadi kamu juga akan menerima nasib sebagaimana mereka jika kamu melakukan perbuatan seperti mereka tu. Ini dia panggil mafhum ataupun batin, makna tersirat di sebalik ayat-ayat Quran yang zahir itu. Beberapa pengertian diberikan ulama berkenaan dengan frasa akhir.
frasa akhir Nabi sebut dalam hadis, walikulli haddin matla', bagi setiap hukum dalam agama, khususnya yang disebut dalam Quran ni, dia ada asas dia. Hukum ni dia ada asas dia. Baik, antara pengertian ataupun pemahaman ataupun pandangan ulama berkenaan dengan likulli hadim matla', setiap hukum yang ditunjukkan oleh Quran ini dia ada asas dia, dia ada latar belakang dia. Antaranya ialah setiap hukum-hukum ini, antara pandangan ulama ni berkenaan maksud hadis ni, antaranya ialah setiap hukum-hukum agama yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya mempunyai tempat rujukan atau asas daripada Al-Quran. Dia ada asas dia daripada Quran. Dan Quran ni pun bila sebut tu dia ada asas lagi. Orang panggil falsafah di sebalik tu. Misalnya kita kata, kita kata hukum tentang haid lah, hukum haid gini, misalnya kita kata hukum haid tu kotor, maka fa'tazilun nisa'a fil mahid, mana kena jauhilah perempuan ketika haid. Jadi nak faham lagu mana? Kita baca ayat ni saya nak sebut ni, kalau kita tak ambil kira hadis Nabi, mepeh kita nak faham tu. Mana perempuan ni ketika dia haid itu, fa'tazilun nisa'a fil mahid, kamu kena asingkan diri. Itu makna i'tizal, mu'tazilah daripada kalimah tu lah. Bila dia mari haid, kita pun baca sejarah orang kafir jahiliah, memang serupa dengan Quran kita kata. Sebab orang kafir jahiliah pun bila isteri dia mari haid, dia tidak tidur sekali, tidur bilik berasingan, dia tak benar bini dia masak, dia asing terus isteri dia dalam tempoh haid tu. Ada setengah-setengah syadid tu, dia suruh isteri dia balik rumah mak dia seminggu tu ketika haid. Sebab dia anggap perempuan ni kotor, azan kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jadi kalau faham ayat tu saja, tak mengambil kira pemahaman dalam hadis secara praktikal Nabi sebut dalam hadis, dia akan jadi jahiliah kita, jadi rosak kita. Sebab tu ulama bila hurah tu dia akan mari hadis-hadis bagaimana Nabi layak isteri dia ketika haid. Kita boleh tahu, tu maksud i'tizal mengikut Quran. Tidak i'tizal seperti mengikut pemahaman jahiliyah yang siapa isteri dianggap sebagai kotor zati, bukan kotor hukmi. Tidak, perempuan ni siapa tak boleh masuk kotor, sebab kotor zat dia bila mari. Tiba-tiba nabinya boleh masuk, boleh tidur sekali, minum air sekali, siung bini, dakak, jimuk ya tak boleh. Daripada situ kita faham lah, i'tizal tu maknanya jangan jimuk, tak boleh jimuk. Lepas tu kalau tak ngaji hadis, tidak faham kursi, dia pun tengok dalam komen i'tazala ya'tazilu i'tizala mu'tazilu mu'tazilu i'tazila ta'tazil mu'tazalu mu'tazilu u'tuzila yu'tazalu. Demen tengok pula makna mengasingkan diri sudah. Lepas tu baca pula sejarah jahiliah, ada sebut kena buat gitu juga. Rosaklah hadirat lagu tu. Itu contoh gitulah maksud dia. Ulama yang lain pula kata, ulama yang lain menghubungkan pengertiannya dengan ungkapan sebelumnya. Ulama yang lain pun ada kata, mana setiap hukum dalam agama ni ada asasnya. Dengan erti maksud dianya menghubungkan pengertiannya dengan ungkapan sebelumnya. Ungkapan tersebut ialah setiap ayat serta ketetapan dalam Al-Quran mempunyai maksud dari segi zahir dan batin, supaya manusia dapat mencapai matlamat di dalam mendalaminya. Matlamat zahir ialah supaya dapat mendalami bahasa Arab dan menguasai segala pengetahuan yang berkait dengan zahir, antaranya sebab-sebab turun suatu ayat, nasikh dan mansukh dan sebagainya. Tu dia kena tahu. Hak ni kena tahu, kena beli kitab ada terjemah dalam bahasa Inggeris pada, biar kita tahu. Orang panggil perkaitan di antara ayat dengan ayat, surah dengan surah. Dia surah dengan surah ni memang dia ada perkaitan. Kita tengok susunan Quran lah ni, daripada Fatihah, surah Baqarah, seterusnya pergi sampai pada suratul Nas. Itu setiap daripada surah kita pindah pada surah ni, dia ada perkaitan. Dia panggil irtibat bainas suar dan irtibat bainal ayat. Dia ada hak tu, dia ada kitab khusus nah tu. Kalau saya tengok di India tu, saya guna dulu masa belajar, tok guru saya Maulana ajar tu, sebuah kitab setebal ni. Dia nak ayatnya surah ni berkait dengan ni, ada kaitan kepada dia, mari point. Lepas tu ayat ni dengan ayat ni per point. Hak tu dia ayat. Tu. Jadi hak tu sebagai kamus lah untuk kita. Tapi masalahnya tak ada terjemah dalam bahasa Melayu.
Tu. Sebab-sebab turun ayat, apa ayat ni turun, apa sebab dia, baru kita boleh faham molek. Kemudian nasikh dan masuh, ada hukum, ada yang ayat yang nasikh dan ada yang masuh dan sebagainya. Sementara itu maksud batin ialah supaya manusia dapat menghayati dan melaksanakan setiap isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Tu. Walaupun ayat ni turun tentang Aisyah misalnya, sebagai contoh, saya ambil contoh mudah. Walaupun ayat Al-If tu turun tentang Aisyah lah kita kata, dan surah An-Nur tu ayat, boleh rujuk lah ayat 11 hingga ayat 22 tu. Ayat 10 hingga ayat 22 tu turun tentang Aisyah, zahir ayat tu, sebab nuzul ayat tu. Tetapi untuk kita hayati dan kita praktik dalam kehidupan kita sampai hari kiamat, dia kena faham secara mafhum dia. Mafhum dia apa? Setiap peristiwa yang berlaku yang berkaitan dengan Aisyah yang menyebabkan ayat ni turun kerana tu, jadi setiap kes tu kalau ada berlaku sesuatu, maka ayat ni boleh diterima, boleh diguna pakai untuk setiap kes yang sama. Al-ibrah bi umumil lafz la bi khusus sabab. Kena tengok hak umum, jangan tengok hak khusus. Kalau tengok hak khusus tak ada sahabat ayat turun zaman kita ni, lepas tu nak pakai lagu mana? Baik, antaranya seperti memurnikan tauhid hanya semata-mata kepada pencipta, pergaulan yang baik sama ada sesama Islam atau bukan Islam, pemurnian jiwa dalam konteks hubungan dengan Allah dan makhluk, menzahirkan kesesuaian hukum Al-Quran untuk semua bangsa dan setiap zaman, serta segala yang diperlukan dalam kehidupan manusia dan sebagainya. Ini kehendak batin ayat. Batin ayat. Baik, Ibnul Mubarak berkata, ni ada kita baca sebab ini bagi saya ni perlu ni pemahaman ni. Ibnul Mubarak berkata, dia kata, saya mendengar bukan seorang berkata tentang hadis ni. Mana hadis ni? Terjemah, tidak ada di dalam kitab Allah sesuatu ayat ia mempunyai zahir dan batin. Dia mengatakan suatu ayat itu mempunyai zahir dan tafsir yang halus. Setiap ketetapan atau hukum ada asasnya dan bermaksud sesuatu generasi memahami suatu ayat lalu mereka mengamalkan mengikut makna-makna tersebut. Jadi dalam kitab Allah ni memanglah semua diterima. Sebuah hadis sebut ni ada zahir dan ada batinnya. Baik, mana ayat Quran ni ada pemahaman yang biasalah zahir, tetapi ada juga dia pemahaman yang halus, yang seni, memang ada. Sebab itulah Quran ni dia sesuai untuk semua makhluk. Hak zahir ni untuk kita lah, tapi semua ulama dia faham tu dalam. Contohnya kita ambil ni contoh hak sahabat, hak biasa kita dengar lah. Bila tu ayat ni, idza jaa nasrullahi wal fath, semua sahabat suka, setengah sahabat menangis. Gimana gitu tu? Saya nak bakal menangis. Begitu juga bila tu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayat terakhir, antara ayat terakhir, sahabat rasa suka, perjuangan kita berjaya. Tapi setengah sahabat besar-besar lah, hak senior ni, saya nak bakal menangis. Ibnu Abbas pun menangis, padahal dia muda lagi, nak ayat faham dalam. Makna dia faham maksud yang tersirat. Bila tu ayat tu betul lah, kita sudah dapat kejayaan. Orang masuk Islam pun sekali masuk berpuak-puak, bukan seorang-seorang masuk, berjaya perjuangan kita, sukalah. Tetapi sahabat setengah ramai juga di kalangan sahabat, misalnya Abu Bakar dan sebagainya, Sayyidina Umar, dia faham lagu mana? Dia faham, dia kata Nabi akan mati tak lama lagi. Itu sebab dia menangis. Sebab Nabi ni bila tugas dia sesal, tambah-tambah lepas tu ayat al-yauma akmaltu lakum, tak lama dah Nabi kita. Sahabat jadi sungguh, jadi sedih. Hak lain suka, hak tak faham tu, hak faham secara zahir ni suka, tapi hak faham secara batin, hak faham secara mafhum, menangis. Jadi kategori manusia ni tak sama dia. Supaya kita kecek lah, orang ni faham gini, orang ni faham gini, orang ni faham setara ni, dia boleh jadi suka, orang ni faham gini jadi menangis. Pemahaman masing-masing. Tu kan. Jadi pandangan seterusnya. Baik, setiap ketetapan atau hukum ada asasnya, maksud dianya begini: sesuatu generasi memahami suatu ayat lalu mereka mengamalkan mengikut makna-makna tersebut. Kemudian berlalu generasi tersebut, lalu datang generasi seterusnya memahami ayat tersebut dengan makna yang lain,
lalu mereka berpegang kepada ayat tersebut tidak sebagaimana pegangan generasi sebelumnya. Berterusanlah manusia dengan cara tersebut sehingga hari kiamat. Nak ayatnya Quran ni tak boleh kata zahir dia tu tetaplah, boleh kata zahir Quran gitu, tetapi mafhum dia tu yang dikendaki oleh ayat tu, Allah beri kepada ulama-ulama setiap zaman, dia akan mempunyai fahaman-fahaman baru yang dia cuba sesuaikan dengan kehidupan dia. Hak tu apa Quran dia sesuai sampai kiamat. Kita kena ingat dalam Quran, saya tak ingat ayat keberapa, dalam hadis pun ada. Quran ni adalah ilmu wahyu ni Allah tidak buka semua untuk ulama. Dia buka sikit sampai hari kiamat. Jadi perkara itulah ulama kita duk perhati. Sebab tu dalam Quran ni hadirat, kalau tengok dalam internet ada sama tafsir baru, tak ada Quran. Ilmu tu dalam Quran ada sama hak baru. Nak ayatnya berkembang ilmu ke? Ilmu hak mana tu? Hak batin tu. Hak batin. Hak zahirnya gitu ya. Gitu ya. Jadi pandangan yang dikemukakan oleh Ibnul Mubarak ini sangat menarik. Ini kerana terdapat nas-nas yang diguna pakai suatu ketika dahulu dengan satu makna, tetapi pada ketika yang lain terpaksa ditakwilkan dengan makna yang lain. Cuba kita tengok. Nah, misalnya dalam ni ayat tafsir Quran lah, ada setengah-setengah ulama kata sebut Quran tu kan, hak tentang syurga, misalnya ayat syurga sebut jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fi abada. Seseorang yang buat amal kebaikan beriman tu dia boleh masuk surga. Surga tu disebut jannat. Jannat tu dalam bahasa Arab mana kebun, taman, ada sungai yang mengalir di bawahnya dan dia akan kekal dalam tu. Surga, sebut surga ni luas lah. Sebab itulah setengah-setengah ulama tafsir baru yang saya baca lah, dia kata surga ni dia adalah taman rekreasi, semuanya taman. Boleh ke tidak hadirat? Kalau kita nak tadabbur ayat tu, boleh ke sebuah kerajaan dia buat negara dia, sebutin negara, kita ambil Kelantan lah, sebuah negeri Kelantan, boleh ke kita buat sebuah taman Tekuanih tu belaka? Boleh sebutin negeri, tak payah pergi situ, pergi sini, tepi masjid Telipuk sepatu juga, tak payah pergi lain, pakai situ ya, boleh? Tak boleh. Tapi syurga Allah boleh buat gitu. Alah gini yang mudahnya, depan rumah kita comel apa, acuk pergi ikut dapur nak tahu, pergi ikut dapur, sepuluh tempat MPKB, sepuluh tempat longgok ke sapah belakang. Kadang-kadang rumah nak buat taman, sebutir taman tu payah nak, bila buat boleh nak jaga pula. Kalau nak buat sebutir negeri, pergi ceruk mana pun semua taman, menjadi santapan mata, pergi mana-mana pun apa segala dia kena buat tempat-tempat tak boleh. Manusia tak boleh nak buat walaupun negara maju sekarang mana pun. Mesti ada tempat bila pergi tengok sakit mata, nak mutah tengok. Tapi syurga jannatin tajri, semuanya dalam bentuk taman. Sehingga dia kata syurga ni, semua syurga, setiap inci tanah syurga tu adalah taman rekreasi. Ada yang tafsir gitu. Jadi ulama tak bantah, memang sesuai dengan syurga begitu. Sebab dalam syurga ni sifat dia nikmat, tak ada satu pun yang bersifat nikmah itu. Nikmah ni makna sesuatu yang menyakitkan mata, yang tak senang lah, tak ada. Kalau tafsir lama tak ada tafsir gitu. Lagilah kita nampak, oh hebat dia punya syurga ni. Itu dari segi tadabbur dia lah. Baik. Jadi pandangan yang dikemukakan oleh Ibnul Mubarak ini sangat menarik. Ini kerana terdapat nas-nas yang diguna pakai suatu ketika dahulu dengan satu makna, dulu pakai dengan satu makna, tetapi pada ketika yang lain terpaksa ditakwilkan dengan makna yang lain. Ia banyak terdapat dalam bab berkenaan muamalah, misalnya umpamanya pemahaman tentang dalil-dalil yang menjadi syarat muamalah seperti dengan mumayyiz, berakal, ijab dan qabul dan sebagainya, berubah dengan perubahan bentuk muamalah istintiasa berlaku. Contohnya muamalah dengan mesin jualan makanan, mesin basuh layan diri melalui talian internet dan sebagainya. Hak tu duduk di bawah ijab qabul, padahal ijab qabul asalnya saya jual, ataupun kalau orang nikah kat wali dia kata saya kahwin ke awak dengan anak saya gini, mas kami gini-gini. Dia pun kata perengkahnya qabil tu, saya terima. Setengah. Jadi tempat kita ni setengah-setengah tak boleh kena sebut aku nikahkan akan nikah, bahasa klasik zaman dulu dia guna. Kalau guna saya tak boleh, saya kahwin ke awak dengan anak saya, dengan mas kami semua. Tu pun kata okey saya terima, tak boleh okey.
Oh parut atau tidak? Bahkan jawab gitu pun tak boleh. Tok Imam kata saya tak puas hati. Kena jawab gitu, saya terima nikahnya dengan mas kahwin sebanyak yang tersebut. Dia kena gok gitu. Gitu tak. Baru jadi. Oh tu sakit hati. Agak kahwin ni jenis gemuruh. No. 3 kali. Sekali kena tulis di kertas. Dia gitulah hadirat. Kita kena bela ni banyak istilah. Contoh kita kata kalau kita ambil dalam buat amalat kada. Dulu kan dia panggil ijab kabul dalam akad majlis tu kan. Dah, patutlah ni tak ada orang kita pergi beli guna mesin. Mesin tak nak kecek. Lagu mana tu? Masuk duit. Tu biar air. Ada orang tanya. Dia mesin tu dia jadi macam jadi makna ada taradi jugalah tu. Dah kita WPT. Dia masak air. Kira sama radar tu. Mesin tu okey tu dia. Masalahnya ustaz, kita masuk duit, kita tekan air ni tu biar air lain. Sah kalau jual beli. Kata berat lagi ni. Nak jawab mana? Maknanya air yang keluar tu air yang kita tidak nak. Lepas tu nak sumbang mula kat dia tu. PT masuk lepas dalam. Nak buat mana? Tu dia tak tahu gimana. Lagu mana nak buat tu? Saya kata anak nak jawab pun tak erti jenis mesin gini nak buat kira tak boleh ni. Kita nak minta air ni tekan tu dia hari tu berkali dia pening mesin tu kau mana tak tahu. Dia tu biar air lain. Neng kawan ni nak ambil. Lepas tu kalau ambil juga tu kita tidak nak tu sah kau jual beli tu. Tak ada apa ni. Lagu mana? Lagu mana agak tu dah? Berat juga tu. Anak tergini tak usah ambil. Dah kata tak ada taksir, tak berhati. Lepas tu duit tu kan ada kan nombor dia tulis tu, telefon tu. Jadi payahlah. Sebab kalau nak kira asah tu tak boleh tu jual beli tu. Kan dalam hadis sebut kan, dia jual beli hak pasal jenis. Hak pasal jenis pasal macam nikah tu kan. Boleh, tak boleh lah tu. Dari segi hukum. Sebab tak tahu kat mana tu. Kadang-kadang dia nak lain, mari hak lain. Makna tak ada taradi tu. Ada unsur penipuan situ. Kalau mengikut fiqh zahir tak boleh. Lepas tu nak kira lagu mana tu. Ni kena tanya Tok Peti yang tahu lagu mana. Lagu mana tu isu air walaupun seria pun. Itu kiki baru lah berlaku. Sebabnya asal akad ni gitu kena tengok barang tu molek ke tidak. Hadirat bak amalat ni kak. Halah banyak benar lah. Gitulah hadirat kan. Kemudian hadis ke-37 kita bincang semula lah hadis ni. Jadinya hadirat kena ingatlah bahawa Quran ni yang jadi kita kata yang menjadi nilai yang paling besar Qurannya pada mafhum dia tu, pada makna batin dia tu. Sebab itulah dia akan berkembang. Kalau baca buku Dr. Harun Yahya tu, dia kata banyak dia huraikan secara saintifik lah. Mana dulu penemuan baru tidak ada, sekarang ini sudah ada. Misalnya kalimah alat, apa maksud dia dalam bahasa sekarang, semua itu dihuraikan kalimah-kalimah. Begitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qaul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.